Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Yang saya hormati tuan pengerusi surau, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik insya-Allah kita dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duk ingat tak ada orang dah malam ni. Mau pekat balik. Sambut raya, raya apa tu? Orang raya depa pun kalut raya je. Jalan jam, subhanallah. Sayyidina Muhammad menghala ke utara. Subhanallah, saya dah 2 hari dah jam teruk. Alhamdulillah saya dapat sampai walaupun berhadapan dengan jam juga tadi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan tentang pertemuan kita pada malam ni dapat mendapat barakah di sisi Allah SWT. Kita nak bincang pada malam ni penyesalan di hari akhirat. Ada situasi-situasi yang Allah cerita dalam Quran tentang orang menyesal kemudian. Menyesal kemudian, menyesal kemudian sudah tidak berguna lagi, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah. Macam tak kena dengan tajuk pantun tu pun. Bolehlah, kira bolehlah. Sebab menyesal ke akhirat satu penyesalan yang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Sungguh kan? Meninggal saja, mati saja, Allah cabut nyawa saja, habis dah. Menyesal tu tak boleh buat apa dah. Kita dengar orang mati, kita dengar banyak orang meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi isteri saya tunjuk kat saya satu post video Instagram seorang artis ke, selebriti ke di Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia sempat buat IG story dia dalam kereta. Selepas beberapa ketika lepas tu dia diberitakan kemenangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Di Sallallahu alaihi Muhammad di mana tak apa ni, seorang perempuan kayu basikal. Sallallahu alaihi Muhammad kayu basikal, di dashcam kamera kan. Kayu basikal. Kemudian Sallallahu alaihi Muhammad jalan tepi lori tu tak nampak dia. Tanggak dia, parah pinggang ni, bawah. Subhanallah, Tuan. Tuan, waktu sahabat cerita, dia kata dia tengok video tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia tengok video tu. Yang bermain di fikiran saya, yang antara dia ialah macam mana pengakhiran dia hari tu. Tuan boleh bayang tak kalau waktu tu dia memakai pakaian yang tak menutup aurat dengan sempurna. Tuan tengoklah cyclist kena pakai macam mana kan. Saya selalu pesan, saya pun cyclist, saya pun duduk main basikal kan. Saya Simat. Saya dah road bike SPG, tapi tak boleh lawan lah road bike Acai Specialized. Color merah dan hill pula tu kan. Ada mountain bike SPG,
Ada fake bike pula 2 biji yang gemuk-gemuk tayar tu. Saya main basikal juga. Tapi saya selalu pesan, kita nak ikut orang main basikal okey, tapi janganlah sampai sallallahu alaihi wasallam semua pun nak ikut. Kita orang Islam ada limitation dia, ada batasan dia, keterbatasan dia yang Allah bagi kat kita. Hari tu saya buat program dengan Abang Man Gerek. Abang Gerek ni dia kayu sorang-sorang dia daripada Kedah sampai Mekah 10,000 km sorang-sorang. Dia dapat Malaysia Book of Record. Dia pun macam tu. Satu hari dia kayuh basikal dengan seorang yang pakai seluar ketat tu, yang nampak punggung seketui tu. Ini passion yang pakai tu. Dia duduk kayuh, dia kata, pasal apa pakai seluar macam ni? Dia kata, ni untuk ni aerodinamik dia. Kan, dia adalah dia punya penjelasan dia. Dia kata, ni bagi laju sikit ni kayuh ni, pakai ni laju sikit. Tak apa, jom kita kayuh, ni kayuh. Dia speed dia, orang duduk kayuh ni kan. Takkan teratur je, laju lagi kan, pakai seluar tu laju. Dia tak laju terang mana pun. Dia punya nak ikut trend. Tapi sallallahu alaihi wasallam, isu dia ialah macam mana ending dia. Ending dia, tuan-tuan yang kayuh basikal, saya nak pesan, waktu nak pakai seluar ke, nak pakai baju ke, yang tu, bayangkan kita kayuh basikal tu, itu kayuhan yang terakhir mungkin kemalangan, mungkin ni. Agak-agak pakaian tu layak tak, approve tak, waktu malaikat maut nak cabut nyawa kita, yang tu yang ending, yang penghabisan yang terakhir, approve tak? Kalau rasa okey, carry on, jalan. Anda faham? Sebab ada benda yang disebut sebagai penyesalan yang kita tak boleh nak retrieve dah, tak boleh nak perbetul dah. Kita ingat dulu tu, sallallahu alaihi Muhammad. Dekat Saya Berjaya baru ni ada seorang dekat sahabat kita pun, sallallahu alaihi wasallam, kayu basikal pun accident, meninggal. Dekat Tawa pun sama, dia kayu-kayu basikal sampai sempat sampai rumah, kemudian tak collapse, meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru ni saya pergi ziarah ada seorang makcik tengah tidur, suami duduk sebelah, tengah pukul 5 pagi tarik tu, meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Video saya post dekat dalam Facebook saya baru ni, dalam Instagram saya baru ni, tengah tanya soalan dalam kuliah. Dia duduk bersandar 3 orang tepi tu, 3 orang, dia ada 2 orang tu okey lah. Dalam video tu 3 orang. Orang tengah sallallahu alaihi. Dia tanya soalan simple lah, tanya soalan macam mana nak menghadap, macam mana keadaannya menghadap Nabi SAW. Kamera tu pandai fokus kat dia. Dan yang ajib tu, kamera tu waktu ustaz tu dah start jawab dah, kamera tu masih duduk fokus kat dia lagi. Dan kita duduk tengok dia macam dia duduk sesak-sesak nafas gitu. Kemudian dia duduk ustaz jawab tak sampai seminit, dia tengok apa ni, ustaz tu kata bagi ayak kat dia. Yang meninggal dah. Allahumma salli ala sayyidina. Tengah tanya soalan pun meninggal. Tanda jangan tanya soalan. Tapi subhanallah, cuma Nabi kata fa innamal a'malu bil khawatimiyah, sungguhnya amal Allah kira kat penghujung tu. Kat penghujung tu, bila kita dengar orang meninggal, kita terkejut. Lah baru ni sembang dengan aku, lah baru ni pagi tadi lah duduk breakfast dengan aku. Kita terkejut. Tapi yang paling terkejut ialah dia yang meninggal. Dialah berhadapan dalam situasi yang paling mengejutkan untuk dia. Sebab kita kalau dengar kawan kita meninggal, kita boleh istighfar lagi, kita boleh perbetul lagi. Apa salah-salah kita boleh perbetul lagi. Kita tak semayang, kita boleh pergi semayang sat. Tapi orang yang meninggal itu, dia berhadapan dengan kematian tu, dia tak boleh nak buat apa dah. Tu last kat dia. Malaikat maut mai depan dia, itulah kalau apa yang dia tinggal tu, kalau dia menyesal yang tak boleh nak buat apa-apa lagi dah. Mari kita nak tengok malam ni tu mukadimah dia tu. Mukadimah pun boleh tahan. Kan, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Penyesalan di akhirat yang tak berguna lagi dah. Allah sebut dalam Quran surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat ke-12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Saja tunggu tuan-tuan sambut, tak sambut ni. Pakai mask tak boleh bunyi dah agak. Pakai mask boleh cakap lagi.
Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu. Dan alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, depa tunduk kepala depa depan Tuhan depa. Tunduk kepala, kata ulama mufassirin, dua maksud. Yang pertama, tunduk malu, sebab semua amalan-amalan dulu ditayangkan. Yang kedua, tunduk menyesal. Salli ala Muhammad. Allah, ya Allah, kalau baiknya kalau aku tak buat dulu ni. Salli ala Muhammad. Tunduk kepala depa Tuhan, di depan Tuhan depa, lalu depa kata apa? Wahai Tuhan kami dah nampak dah, yakni dosa-dosa yang depa buat dulu ni. Kami nampak dah api neraka yang duk menjulang depan-depan kami ni. Wasami'na, kami dengar dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami dengar dah bunyi ngauman neraka depan kami ni. Apa dia minta? Farji'na na'mal salih. Hantar kami balik ke dunia nu ya Allah. Kembalikan kami ke dunia nu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buat apa ni? Na'mal salihan. Kami nak buat amal salih. Pasal apa? Allah conclude ayat tu. Pasal apa dia minta macam tu? Dia kata, inna muqinun. Hari ini kami semua yakin dah. Yakin dah. Di dunia dulu tak yakin. Apa dalil kita tak yakin? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan percaya tak tentang syurga? Percaya tak? Ni hampa ni pasal apa? Angguk pun tak mau. Setuju buat ke ni? Kalau tak setuju buat ke tu? Faham? Ya, faham. Salli ala Muhammad. Surau ni sejuk noh. Jadi beku tu ke? Salli ala Muhammad. Lama dah tuan-tuan, kat 2 tahun dah duduk ceramah dengan kamera, tahu tak? Ceramah ni nampak muka. Jumpa sikit seronok lah sikit nampak muka tuan-tuan. Dan salli ala Muhammad. Tuan-tuan, percaya tak syurga? Percaya. Percaya tak keindahan syurga yang ustaz duk cerita kat kita yang duk baca tu? Percaya. Siapa tak percaya? Salli ala Muhammad. Percaya tak neraka? Percaya. Dengar tak tentang dahsyat neraka? Tahu tak kata dahsyat neraka? Tahu. Kat sini ni tang ni lah saya duk cerita hari tu ni tentang melintas di tiang sirat. Saya ingat lagi. Saya semat. Meja ni lah tapi kerusi lain. Kau kerusi ni ke? Melintas lain kan? Melintas. Tahu ni saya cerita. Sampai lintas sampai hangui. Cerita. Percaya tak? Percaya tentang neraka. Tapi pasal apa kita masih duk buat benda yang masuk neraka? Pasal apa? Hari ni buat tak benda yang boleh menyebabkan kita masuk neraka? Ada tak cakap pasal orang? Ada? Benda tu boleh menyebabkan kita masuk neraka. Nabi kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, ya Rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhbiruni bi amali yadkhuli jannah wa yubaiduni 'anil nar. Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan masukkan, mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi kata, laqad sa'alta 'an 'azim. Benda yang kamu tanya tu besar sangat. Tapi Allah akan pemudahkan kepada siapa yang Allah nak pemudahkan untuk dia. Nabi pun ceritalah rukun iman, rukun Islam. Nabi ceritalah tentang benda-benda disebut sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pintu segala kebaikan. Nabi cerita semua macam-macam. Last sekali Nabi tahu, Nabi kata apa? Kamu nak tahu tak apa kunci dia? Kunci dia. Apa kunci dia Rasulullah? Kunci dia, Nabi bawa keluar lidah dia, pegang ni. Jaga yang ni. Jaga yang ni. Tak payah duk ceritalah amalan dahsyat lagu mana. Tak usah duk ceritalah hebat macam mana buat amalan. Dengan satu benda ni saja habis padam semua benda-benda yang duk ada kat atas. Betul tak ni? Nabi kata apa? Dengan lidah seorang itu akan diseret wajahnya, hidungnya, wajahnya diseret ke neraka hanya disebabkan perkataan yang keluar pada mulut dia. Tanya lagi sekali ni, hari ni dia mengatakan ke orang tak? Ada bercakap tentang orang lain yang kalau dia dengar dia tak suka tak? Ada. Pasal apa duk buat benda yang boleh menyebabkan kita masuk neraka? Padahal kita tahu tentang neraka.
Orang duk cerita, buatlah amal ni sekali boleh masuk syurga. Ceritalah, buatlah amal ni. Dengar, percaya tak? Percaya. Tahu tak? Tahu. Tapi pasal apa tak mau buat? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Bila yang nak beriman ni? Ni Allah sebut dah surah As-Sajdah. Kita duk dengar tiap pagi. Pagi tadi baca surah Sajdah sini. Macam? Inna muqinun. Hari ni kami yakin dah. Pasal apa? Nuna akan nampak depan mata. Yakin dah. Lepas tu nak buat apa? Allah hantar aku balik dekat dunia boleh tak? Ni nak tak mau dah nak mengatakan ke orang, tak mau dah. Hantar balik pergi dunia boleh tak? Nak baca dah yang duk sebut Sayyidul Istighfar tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dengar dah ustaz cerita dah itu. Kalau mati hari tu fahuwa min ahli jannah. Dia daripada ahli syurga Allah. Dengar dah? Dengar. Buat dah? Tak. Pasal apa tak buat? Pasal tak berapa nak percaya. Hari ni percaya tak? Hari ni percaya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apa Allah buat kat kita? Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah sentiasa duk bimbing kita supaya kita tak menyesal kat akhir. Ni tuan-tuan main masjid malam ni. Ni bukan sebab saja-saja nak main masjid. Dengan hujan kat luar, duk rumah best tuan-tuan. Isteri kita pun tanya tadi, abang nak pergi mana ni? Nabi surau apa semua. Pasal apa ada ceramah ni? Si baru dia ingat ajak abang pergi makan, nak keluar makan. Kita pun tu dindong nak pergi nak pergi. Kalau ikut dengar cakap isteri kita ajak tadi, beho tuan-tuan. Inilah ni tengah duk makan dua-dua orang tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan anak-anak kita apa semua tuan-tuan, dengan seronok kat rumah. Tapi pasal apa mai? Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa mai? Pasal Allah yang bimbing dan ajak kita untuk main. Allah bimbing kita untuk main. Allah dengan rahmat dia jemput tuan-tuan main masjid malam ni. Pasal Allah nak bagi kebaikan dekat kita yang nanti kita takkan menyesal dekat akhirat. Sungguh tuan-tuan. Supaya nanti kalau tuan-tuan buat juga benda yang Allah larang tu, Allah ditanya kita, awak dulu tak ada orang bagi tahu kat kita ke? Waktu tu kita jawab apa? Ada ya Allah. Saya kita akan sampai perkataan yang Allah nukilkan Al-Quran. Allah tanya, awak dulu tak ada orang bagi tahu ke? Ada ya Allah. Tapi kami tak dengar. Tapi kami tak buat. Rugi tak waktu tu? Menyesal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah ni tak berhenti setakat tu. Allah utus para rasul pula untuk mai bimbing kita. Bila Nabi SAW wafat, mai pula ni bawah-bawah ni dia panggil pewaris Nabi SAW. Tolong nasihat kat kita, tolong ajak kita. Padahal bukan ada apa-apa pun. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tok-tok guru ni, ustaz-ustaz ni duk mai Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang kita pun sampai naik marah kat ustaz. Ustaz ni kerja mengatakan orang marah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hipuk aja. Tak ceramah elok-elok sudahlah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu nak apa? Pasal apa yang tak buat? Awak yang tak buat lagu tu. Bila yang nak buat? Tu marah-marah. Pasal apa ustaz ni pun? Kalau tuan-tuan marah anak tuan-tuan, patut tak? Patut tak? Faham ke tak faham cerita yang ni? Wah, hangguk pun tak mahu tahu orang sini ni. Aduh, jengkereng tu lah. Anak kita suruh dia buat apa-apa, dia tak mau buat, kita marah dia, patut tak? Patutlah anak kita. Tapi kalau anak orang, tuan-tuan duk pergi marah dia, suruh dia buat satu benda, dia tak, tuan-tuan patut tak? Tak patutlah anak orang. Yang ustaz duk pergi marah tuan-tuan untuk tuan-tuan duk buat, suruh buat, tuan-tuan tak mau buat, dia suruh buat tu. Tu patut ke tak patut? Padahal bukan anak dia pun. Tu bukan anak dia pun. Tapi dia suruh juga. Tu pasal apa? Pasal dia tu subhanallah punya sayang dekat kita tu, sallallahu alaihi wasallam, nak bawa kita semua masuk syurga walaupun bukan ada darah daging dia. Ni pelik. Tapi itulah Islam. Anak sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Allahumma salli alaihi. Allah hantar orang-orang macam tu, peringat, suruh, peringat, larang. Sallallahu alaihi Muhammad.
peringat lagi, larang, suruh lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Dan sampai nanti bila dia dengar semua peringatan, sallallahu alaihi wasallam, suruhan, larangan daripada orang-orang yang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan rahmat Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sallallahu alaihi wasallam, tapi ending dia kalau dia buat juga, maka dia bertanggungjawab. Allahumma salli ala sayyidina. Dia buat juga, maka dia yang bertanggungjawab. Maka di sanalah tuan-tuan, subhanallah sallallahu Muhammad, Allah menceritakan tentang bila dia buat satu larangan, dia meninggalkan satu perbuatan perintah daripada Allah, maka akan ada di sana disebut sebagai penyesalan di akhirat. Allahumma salli. Allah sebut dalam ayat tadi, Allah kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah melihat dah ni, kami mendengar dah ni, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh, sesungguhnya kami ni orang-orang yang yakin. Kata Imam Ibn Kathir dalam mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Orang ni kata, wahai Tuhan kami dah nampak dah, kami dah dengar dah, maka tolong hantar kami balik ke dunia untuk kami buat amal soleh. Sesungguhnya kami hari ini telah yakin bahawa janji-janjimu adalah benar dan perjumpaan denganmu adalah benar. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, demi Allah, mereka tidak berharap untuk kembali ke dunia untuk berjumpa dengan keluarga dan kaum kerabat mereka. Tak minta, ya Allah, hantar kami balik ke dunia, kami nak jumpa suami kami. Hantar balik ke dunia, kami nak jumpa anak-anak kami. Tak. Imam Qatadah kata apa? Mereka tak minta, tak berharap untuk dikembalikan ke dunia untuk berjumpa dengan ahli keluarga dan kaum kerabat mereka. Akan tetapi mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta buat apa? Nak buat taat. Pasal apa? Yakin. Allah sebut ayat ni. Inna muqinun, kami yakin hari ni. Saya sebut. Tuan-tuan, sabar sah. Nak masuk syurga, kunci dah sabar. Sabar. Sabar nombor satu, kata Imam Ghazali, sabar dengan ketaatan. Nak buat taat ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat mudah. Nabi kata simple aja. Nabi sebut, ma nahaitukum anhu fastanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Simple aja. Saya nak tanya tuan-tuan, dalam hidup kita ni, berapa banyak benda yang Allah tak bagi berbanding dengan yang Allah bagi? Minum, Allah tak bagi minum apa? Arak, benda mabuk. Benda yang boleh banyak tak? Berlambak boleh. Tuan sebut, senarai tak cukup senarai tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayam sirap, ayam jagung, ayam limau, ayam orin, ayam apa lagi? Dan ayam sarbat. Sarbat. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Milo saja ada berapa jenis Milo tu? Milo O, Milo kosong, Milo dinosaur, Milo tarik macam. Punya banyak benda yang kita boleh. Pasal apa nak cari yang tak boleh? Simple je. Yang perintah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi, sahabat Nabi SAW sebut kat kita. Tolong tanya kat kita. Sahabat ni tanya, ya Rasulullah, afara'aita, apa pendapat kamu kalau aku ni sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallaita al-maktubat, aku sallaitu al-maktubat, aku semayang yang wajib je, aku semayang yang wajib je. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, wasumtu Ramadan aja, aku puasa yang Ramadan saja. Sallallahu alaihi Muhammad, udkhil jannah, boleh tak aku masuk syurga? Takat tu je. Wahaltul halal wa haramtu haram, yang halal aku kira halal, yang haram aku kira haram.
adakah aku akan masuk syurga? Nabi kata na'am. Takkan tu je. Sembahyang wajib tuan-tuan jaga elok-elok, puasa fardu tuan-tuan jaga elok-elok. Apa yang Allah kata halal belaka, apa yang Allah kata haram tinggal belaka. Dia kata aku tak tambah lebih sikit pun daripada tu. Takat tu je. Adakah aku akan masuk syurga? Nabi kata na'am, ya. Boleh tak? Boleh. Tapi dapat tak sempurna kita nak sembahyang 5 waktu dengan sempurna macam Rasulullah? Oh, tak mampu, tak khusyuk, atau pak sikit dengan benda-benda sunat dah bagi sempurna. Takat tu je, dah cukup. Masuk juga? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. As simple as that. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi perangai kita ni lagu mana? Nak cari juga yang jahat untuk perangai kita. Allahumma salli ala sayyidina. Nombor 1 kata Imam Ghazali, sabar dalam melakukan ketaatan. Nak buat taat kena sabar. Nak sembahyang bukan senang tuan, susah. Siapa kata senang? Tuan-tuan sembahyang sonok sembahyang, sedap, syok sembahyang. Tadi pukul 6.30 tadi, 6.30 asar tadi, 6.30 tadi petang ni, tak sabar tunggu maghrib ni. Ya Allah, isyoknya tak sabarnya maghrib ni. Ada ke tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah masuk maghrib dah, ya Allah nak sembahyang. Ada ke tu? Kan masuk maghrib, Allahu Akbar. Allah masuk maghrib pula dah. Lah. Malam baru sembahyang rasa. Oh, gitu. Kalau tak sabar 2 rakaat sembahyang sunat tak dapat. Tidak. Kalau tak sabar satu perkataan Quran pun tak boleh baca. Dalam bab ibadat memang kena sabar. Sabar. Bukan setakat sabar nak buat. Sabar juga kepada benda yang boleh menghilangkan pahala ibadat. Buat ibadat, kalau orang tahu lagi syok. Sabar. Sedekah ni, kalau orang tahu syok ni, apa? Sabar. Jangan duk apa kau orang sabar. Tahan. Nak pergi masjid ni, oh hujan pula. Sabar pergi sabar. Pergi mujahadah, pergi lawan. Pergi masjid. Orang tua-tua kata, sementara nak buat je, sembahyang ni sementara nak diri je, dan diri je, selesai. Quran ni sementara nak buka je, dan buka je, satu muka surat dapat. Ibadat ni sementara nak buat je, sementara nak start je. Puasa sunat serupa. Katalah esok Isnin, contohlah esok Isnin, esok nak puasa sunat lah esok ni. Daripada dia niat nak puasa sunat tu, dia main macam-macam ni. Tapi esok nak makan ni, tapi esok nak tu, tapi itu dia main macam-macam ni. Betul tak saya cerita ni? Dia main, dia cari alasan untuk dia tak puasa esok ni. Dia main. Elok tuan-tuan sekalian, sebab masuk sahur. Waktu sahur tu pun duk main macam-macam lagi ni. Ya betul ke abang ni? Betul ke abang nak puasa ni? Betul ke ni? Itulah duk fikir tapi macam ada appointment tengah hari ni macam itulah. Dan dia puasa esok tuan-tuan sekalian, tak ada apa. Sabar. Yang kedua, kata Imam Ghazali, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat ni kena sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab maksiat ni seronok. Benda syok. Benda sesuai dengan nafsu. Sabar. Saya selalu sebut. Tanda Allah sayang kat kita ni. Tanda Allah sayang kat kita ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah cinta kat kita, Allah kata, akulah yang jadi mata yang dengan mata dia melihat. Aku jadi telinga itu dia mendengar. Aku jadi tangan itu dia memegang. Aku jadi kaki itu dia berjalan. Bila Allah sayang kat kita ni, apa yang Allah buat kat kita? Ya Allah jaga pandangan kita daripada tengok benda yang tak elok. Allah akan tahan telinga kita ni daripada dengar benda-benda yang tak elok. Allah tahan tangan kita daripada pegang benda yang tak elok. Allah jaga kaki kita berjalan benda empat tak elok. Allah akan jaga kita bila Allah sayang kat kita. Sebab tu tuan-tuan jangan heran, kadang-kadang bila kawan-kawan kita dapat video-video yang tak elok, kita tak dapat. Kawan kita kata, hang tengok tak video tu? Video mana? Tu lah viral lah ni. Video mana tu? Tu dia, aku pun tak sangka betul lah dia buat macam tu. Kita duk ingat dia, okey, tengok dia buat tu. Video apa? Kita, pasal apa hampa semua dapat? Pasal apa aku tak dapat ni?
Kita duk heran pasal apa? Rupanya Allah tak mau bagi kat kita. Pasal Allah tak mau kita jadi dosa. Kita pula duk rasa sakit hati dengan orang pasal apa? Kita hantar kat aku. Ali buat apa? Kita mai tengok hantar kat aku link saya aku tengok. Aku duk dalam grup dia punya Telegram dia. Tak faham masukkan aku dalam grup Telegram tu. Nak cari yang dapat dah. Ni salih Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah dia pun duk bersembang, dia pun duk mengumpat sama-sama depa. Bersama-sama kawan-kawan duk mengumpat. Salih ala sayyidina Muhammad. Kita duk sakit hati pasal apa tak cerita kat aku, tu cerita kat dia pasal apa? Tak boleh geng-geng masjid, tak boleh cerita kat aku pun nak tahu juga pasal apa. Rupanya Allah tak mau benda tu sampai kat kita. Kita pula duk pergi protes pula pasal apa benda tu tak sampai kat kita. Kalau kita pergi dengar kat dia, Allah dengar je Ustaz. Tak, Nabi kata apa? Orang mengumpat, pergi dengar, apa mengumpat sekali? Dengar lah. Faham tak faham? Nabi kata apa? Kalau ada orang duk cakap tentang orang lain, paling jangan pergi kat dia. Yang duk sembang-sembang tiga orang, cerita pasal apa ni? Tak cerita pasal kawan tu. Okey, belah. Jangan duduk sekali. Bila duduk sekali, sama aja dosa kita mengumpat, dosa mendengar, dosa mengumpat sama aja. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Kita duduk sakit hati orang tak masuk kita dalam grup WhatsApp. Weh hang, apa aku tak faham betul lah apa semua. Macam mana dia boleh buat apa semua? Hang dapat berita mana ni? Dah dalam grup tu. Grup mana tu? Grup tu lah, grup merepek surah Al-Husna. Tajuk grup dah tu. Grup merepek. Aku tak ada pun, aku duduk grup tazkirah surah Al-Husna dah lah. Kita lagi satu punya grup tu, geng-geng. Kami memang merapu kat situ lah, grup merepek surah Al-Husna, kami duduk dalam grup tu. Dah pasal apa hang tak add dalam grup tu? Pasal apa orang tak buat aku sakit hati betul? Pasal apa dia tak boleh balik duk beban, duk geram. Pasal apa muncul muka? Adakah patut ni ingat ni siapa ni? Ingat siapa? Aku merapu lagi pada depa lagi. Tapi dia pun boleh tak buat aku dalam grup merapu geng surah Al-Husna. Dia kata subhanallah. Tuan-tuan, bukan saja dia pun tak buat, Allah tak mau kita duk merepek sekali. Tapi kita pula tak buat hati. Untuk pelik kita ni. Saya nak cerita. Dah faham tak faham lah. Allah punya sayang kat kita untuk Allah jauh kita daripada benda-benda tak elok. Tapi kita nak ambil. Dalam bab kemaksiatan ni memang kena sabar. Sabar. Tahan diri pada maksiat. Yang ketiga, sabar atas qada dan qadar ketentuan Allah. Dan sabar. Allahumma salli ala sayyidina. Bila orang yang dah meninggal dunia, dia pergi duduk depan Allah. Bila dia tengok semua benda-benda tu, dia kata apa? Dia kata hantar balik dekat dunia. Nak buat apa? Nak buat taat. Penat tak tuan-tuan? Penat. Siapa kata tak penat? Nak buat taat ni penat? Penat. Letih. Orang buat maksiat pun letih sama macam kita kan. Tuan-tuan nak cari akhirat ni, kita balik kerja. Balik kerja. Mandi kelang kabut mai surau. Sagi duduk semayang dengan kuliah apa semua sagi. Balik rumah saya semayang dan Allahumma salli semayang. Balik rumah sagi. Balik lepas habis kuliah apa semua, kawan-kawan ajak minum pula. Pergi minum pula. Salih Al-Sayyid Muhammad. Nasi lemak royal contohlah. Lepak pula, sembang-sembang pula kawan-kawan. Balik rumah sagi anak tidaklah. Tak ada nak sembang. Esok pagi-pagi keluar pergi kerja pula. Saya esok ada kuliah subuh pula apa masa ini. Allah penat. Tuan-tuan, orang cari dunia pun penat sama macam kita. Kita tak ada nak jumpa anak. Dia pun tak ada nak jumpa anak. Dia letak balik-balik tak kepala rum ruyup. Kita pun tak kepala rum ruyup sama. Dia penat, kita pun penat. Tapi penat kita penat kebahagiaan di akhirat mudah-mudahan. Sebab kat sana lah tuan-tuan yang kita nak cari sungguh-sungguh. Sabar, sabar. Jaga hati. Bukan senang tuan-tuan. Allah nak bagi benda hebat ni bukan senang. Ujian dia berat. Sabar. Allahumma salli Muhammad. Allah berfirman pula dalam surah Maryam ayat surah ke-19 ayat ke-38. Salli ala sayyidina Muhammad. Asma' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami.
Waktu tu terang benderang apa nampak. Lah ni kita boleh bagi macam-macam alasan kita tak mau buat kan. Kita tak mau buat, macam-macam alasan kita boleh bagi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Betul ke lagu tu ke? Buatlah amalan dapat. Betul ke ni? Macam tak logik aja. Macam-macam alasan kita buat. Kita buat maksiat pun kita bagi alasan. Pasal apa buat begitu? Allah, kira sangat takkan nak main-main sikit pun tak boleh kot. Salih ala Muhammad. Allah, kalau tak buat mana rasa tak apalah, nanti kita taubat lah. Macam-macam lah alasan kita buat. Allah, keluar zat je kot. Allah ambilkan tuala buh kat atas kepala ni, ni rambut nampak. Allah, keluar zat je kot, bukan ada orang nampak pun. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, macam orang duduk ni lah, macam apa ni, sebab orang yang duduk lah ni macam-macam lagi exercise, jogging ada pakaian jogging dia, cycling ada pakaian cycling dia, swimming ada pakaian swimming dia. Tuan-tuan boleh sebutlah apa-apa alasan tuan-tuan nak pakai. Orang tu sebut jangan pakai itu, tu nampak aurat. Payah semua tu ni. Masuklah ni apa ni, diet kurus program diet. Saya simak sebulan masuk program, jaga buat meal plan, makan nutrition, turun 5 kilo, turun 8 kilo, turun 10 kilo, lepas tu kurus, lepas kurus pakai baju ketat, senang. Jangan pakai macam ni, kita orang Islam. Ada je alasan dia akan bagi. Dia nak bagi juga penjelasan dan alasan Salih ala Sayyidina Muhammad untuk membenarkan apa yang dia buat. Tapi di akhirat, waktu Allah bentang kita amal, Allah tanya dalam kitab Nihayah, Ibnu Katsir petik perkataan ni. Ni baca, qra, Allah suruh baca. Kita baca balik semua benda yang kita buat tu, baca satu sampai Allah tanya, ada tak benda yang kamu buat yang malaikat aku tak tulis? Ada tak? La ya Rabbi, tak ada. Ada tak benda yang kamu tak buat yang malaikat aku saja tulis? La ya Rabbi. Ada tak alasan apa kamu hari ni kamu nak bagi atas benda maksiat kamu buat? Tu ada tak? Hari tu ada banyak sangat alasan kan? Takkan yang ni pun tak boleh kot. Allah, yang ni pun nak kira kot. Allah, sikit-sikit tak ada apa Ada je alasan. Tapi waktu tahu kita jawab apa? Satu aja. La ya Rabbi, tak ada. Tak ada alasan apa hari ni. Kita berhenti sampai untuk azan kot. Macam mana? Nanti azan kan nak terus je? Tak nampak keputusan nampak ya. Teruskan. Okey. Saya lihat semat. Ayat ini kata ulama, isma' bihim wa absir yauma tunana. Yauma tunana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Kata ulama, ayat ini mempunyai dua sirah at-ta'ajjub. Bentuk ta'ajub, keduanya sebagai kinayah yang memiliki ancaman siksa yang akan menimpa mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Hari itu baru nampak sungguh-sungguh jelas terang. Artinya Allah mengancam mereka dengan azab yang telah mereka lihat dan telah mereka dengar. Ini menunjukkan bahawa penyesalan mereka pada ketika itu tidak berguna lagi. Kenapa mereka baru nak percaya pada waktu tu? Kenapa waktu hidup dekat dunia mereka tutup mata, tutup telinga daripada mendengar apa nasihat semua peringatan daripada para utusan Allah? Pasal apa? Ni peringatan kat kita ni. Pasal apa waktu dekat dunia orang suruh buat kita tak mau buat? Kita cari macam-macam alasan kita tak mau buat. Sallallahu alaihi wasallam. Hari ni hari Jumaat. Hari ni hari Jumaat. Bila hari Jumaat, tuan-tuan, saya ingat saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Tiap-tiap hari Jumaat mesti akan mai dekat kita Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kutipan dana lah, sumbangan lah, bantuan lah, mesti mai kat kita. Sempena Jumaat ni, sempena Jumaat ni. Waktu tu adakah kita terus bagi walau RM10 atau kita kata apa? Sagilah kita buat, yang akhirnya luput hari Jumaat tu daripada kita. Faham tak ni?
Ada tak di kalangan kita mencari-cari alasan kita tak mau nak bagi, dan kita rasa macam alasan itu alasan paling kukuh sekali kita ada? Ni betul ke tak betul ini? Entah-entah sedikit je ni. Ni siapa? Aku bukan dia nak harap sangat dengan orang ni. Tengok nama apa ni, nama pun tak apa nak kenal ni, entah apa-apa. Kita cari saja apa-apa alasan. Walhalnya kalau tuan-tuan bagi je RM10, kalau dia tipu pun tuan-tuan akan dapat pahala bersedekah pada hari Jumaat. Betul tak ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Nanti di akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Awak dulu waktu hidup di dunia tak mau buat. Pasal apa yang waktu ustaz duk cerita, pasal apa kita duk tangguh, kita duk bagi alasan untuk tak buat? Pasal apa kita tutup mata kita daripada melihat kebenaran-kebenaran tu? Pasal apa kita tutup telinga-telinga kita daripada dengar benda-benda yang Allah tu perintah tu? Waktu orang nasihat kita, waktu orang tegur kita, pasal apa kita duk cari alasan nak perbetulkan lagi apa yang kita buat? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allah sebut dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat 22. Allah sebut, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai daripada hal ni. Waktu hidup di dunia ni lalai je kita. Lalai. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari tersebut sangatlah tajam. Ini yang kita takut. Balik pada hadis yang saya baca awal tadi. Nabi kata apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, akhbiruni bi'amali yadkhul jannah wa yub'adna 'anna. Wahai Rasulullah, bagi tahu dekat aku amalan yang boleh mendekatkan aku pada syurga dan menjauhku kepada neraka. Nabi kata apa? Benda yang kamu tanya tu besar sangat, tapi Allah akan pemudah kepada siapa yang Allah nak pemudahkan untuk dia. Dengan mafhum mukhalafah daripada situ, yang kita boleh faham, kalau benda tu ringan lagu mana pun, kalau Allah nak bagi payah untuk kita buat, maka kita akan payah untuk buat. Dah faham? Benda ringan je, tapi kita susah sangat nak buat. Ada orang benda tu bagi kita macam berat. Malam bangun qiyamul lail pukul berapa? Pukul 4 pagi setiap hari. Kita kata, ya Allah, berat, aku tak boleh buat. Tak, bagi dia mudah je, sebab Allah mudahkan dia. Baca Quran ya, baca Quran dapatlah semuka. Ya Allah, aku satu ayat pun tak dapat. Pasal apa? Pemudah kat dia, payah kita. Baca Quran lah, dapat alhamdulillah satu juzuk setiap hari, satu juzuk. Ya Allah, bila masa hang buat ni, Allah pemudah kat dia, Allah payah kat kita. Itu yang kita risau. Allah guna perkataan lain ni, Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kunta fi ghaflatin. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai. Yang ni kita takut. Imam Hasan Al-Basri ditanya, orang lalai ni lagu mana ya Rasul? Wahai Imam, orang lalai, orang ghafilin. Orang lalai ni, kata Imam Hasan Al-Basri, ialah orang yang berlalu sehari dalam hidup dia tanpa langsung dia ingat kalau dia mati hari tu. Bangkit pagi-pagi, tak terfikir langsung kod mati hari tu. Padahal boleh tak mati hari tu? Boleh saja. Kalau orang yang tiap-tiap hari dia bangkit, dia langsung tak ingat mati, tahu apa dia buat? Dia akan buat apa saja ikut suka dia. Cuba tuan-tuan bangkit pagi-pagi, tuan-tuan teringat, kalau aku mati hari ni lagu mana? Maka paling tidak, kena pergi sembahyang subuh jemaah, sebab hari ni kod hari ni hari last. Quran kena baca, takut-takut hari ni hari last. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, ini kena baca ni, pasal takut hari ni hari last. Nabi kata Allah akan jauh musibah daripada hari tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan melekat dengan amalan-amalan, sebab dia takut hari tu hari dia mati. Maka kebaikan tu pergi ke mana? Pergi ke dia. Faham tuan-tuan? Boleh jadi tak kita ni, saya ni sekali, sehari-hari kita sibuk dengan benda yang kita tak tahu apa kita sibuk.
Semayang duha dah ni. Semayang duha dah. Tak semayang. Kenapa tak semayang? Tak ada. Tak sempat. Takkan tak ada waktu 5 minit aku untuk semayang duha? Sibuk apa? Quran baca ni, Quran baca? Tak baca? Awak tak baca Quran? Tak sempat? Sibuk apa? Sampai tak sempat baca Quran? Sibuk apa? Istighfar kan? Istighfar 100 kali. Tak sampai 5 minit pun. Pasal apa tak sempat? Pasal apa? Tak cukup waktu. Saya takut satu je. Ulama sebut, apabila Allah berpaling daripada seorang, maka Allah akan sibukkan dia dengan benda yang tak manfaat untuk dia. Allah tak mau kat dia ni. Allah tak pandang kat dia. Sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Aku pun tak tahu aku sibuk apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kita heran, Facebook boleh pula. Lama spend masa kat Facebook tu. Lama spend masa kat Instagram, WhatsApp. Sampai ada siapa? Lama. Faham tak faham? Muhasabah tak? Allah kata, kamu berada dalam keadaan lalai. Sesimpel-simpel benda kita tak boleh buat. Selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, simple aja, tak boleh buat. Istighfar, astaghfirullah, cukup, tak boleh juga. Sedekah, orang main ketuk rumah kita, tuk, sedekah. Dia duk tengok WhatsApp dah. Memang duk tengok WhatsApp dah. Memang duk tengok WhatsApp dah. Tata masuk dalam WhatsApp yang dia duk tengok tu, minta sikit sumbangan. Dah kata nak suruh orang mai, nak suruh hampir masjid masuk duit dalam tabung, tak pi. Nak pi cari orang susah, orang miskin tepi jalan, nak pi bagi, tak pi juga. Saudara jemaah, habis tu macam mana? Oh, dia ni jenis tengok WhatsApp. Tak apa, hantar pi kat WhatsApp dia supaya dia boleh bagi kat sedekah. Tak bagi juga. Pelik kita ni. Faham tak faham tu? Agak nak jawab apa depan Allah ni? Tahu tak kelebihan sedekah? Tahu. Nak tak? Nak. Aku bagi sampai ketuk pintu rumah. Aku bagi sampai ketuk ni Ustaz Muhammad handphone ni. Mai bagi, nak bagi juga, tak bagi juga. Allahumma salli ala sayyidina. Takut ayat ni ya tuan-tuan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai kamu daripada hal ini. Tak nampak. Nanti di akhirat nampak. Lalu apa? Mereka pun menyesal dengan perbuatan mereka, apa yang mereka lalai waktu hidup kat dunia dulu ni. Salih Muhammad tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, Salih Muhammad. Lalu dia kata apa? Dia nak blame siapa? Dia nak blame orang tak nasihat dia. Dah, orang mana nasihat dia? Dia pun tahu. Ustaz tak suruh? Suruh. Salih Muhammad. Dia pun tahu. Orang tak tegur? Tegur. Orang, dia pun tahu. Dia tahu semua. Lah dia kata apa? Surah Al-Mulk, surah 67 ayat 10. Allah kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dia kata apa? Dia jawab apa? Andai kata kami dulu mau dengar, mahu mendengarkan atau memikirkan yakni peringatan tersebut, nescaya taklah kami termasuk dalam penghuni neraka yang menyala-nyala ni. Andai kata kami dengarlah dulu orang duk pesan ni, andai kata kami tolong fikir satlah apa yang duduk kata tu, nescaya kami tak termasuklah dalam kelompok ahli neraka ni. Dia kata Allah muslimat. Ini menunjukkan apa? Penyesalan mereka yang sebesar-besarnya pada waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi waktu tu tak guna lagi, nasi dah jadi bubur. Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan. Andai kata penyesalan itu sebelum siksa berada di depan mereka,
yang ni waktu hidup dekat dunia dulu, maka penyesalan itu pasti akan bermanfaat untuk mereka. Mereka akan selamat pada hari tersebut. Demikianlah tuan-tuan keadaan mereka di hari kiamat. Malangnya tak dapat ditolak lagi penyesalan tersebut. Dia akan duduk dalam keadaan penderitaan, siksa yang teramat pedih daripada apa yang mereka buat waktu hidup dekat dunia dulu. Semoga Allah melindungi kita daripada perangai-perangai yang macam ni. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ada dua jenis penyesalan nanti di akhirat. Ini cerita ni peringatan kat saya, peringatan kat kita semua. Dua jenis penyesalan. Waktu mana kita nak menyesal tu? Waktu mana nak menyesal tu? Dua waktu dia. Salat Jumaat. Yang pertama tuan-tuan, waktu ajal tiba. Waktu malaikat maut duduk depan mata kita, waktu tu menyesal. Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, surah Al-Munafiqun, surah ke-63 ayat 10. Penyesalan waktu berhadapan dengan kematian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah kata, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang daripada kamu. Lalu dia berkata apa? Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sikit saja? Tangguh sikit saja dalam waktu yang dekat. Sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk daripada kalangan orang-orang saleh. Menyesal waktu tu. Dalam ayat yang lain Allah cerita tentang Fir'aun. Waktu ajal mai dekat depan dia, hatta idza adrakahul gharaqa qala amantu annahu la ilaha illa alladhina amanat bih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya tidak ada Rabb yang berhak diibadahkan melainkan Rabb yang dipercayai sallallahu alaihi wasallam oleh sallallahu alaihi wasallam Muhammad Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk daripada kalangan orang-orang yang berserah diri muslimun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu Allah kata apa? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal sallallahu alaihi wasallam Muhammad minal mufsidin. Dia kata, adakah sekarang ni kamu nak percaya? Padahal sungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang berbuat kerosakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ayat yang menceritakan penyesalan yang pertama-tama sekali berlaku, penyesalan yang dia tak boleh nak buat apa betul dah, ialah penyesalan waktu dia berhadapan dengan kematian. Yang kedua, penyesalan waktu mana? Penyesalan waktu siksa nak menimpa dia nanti di yaumul qiyamah. Allah sebut dalam Quran, wa taradh-dhalimina lamma sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin minas sabil. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu akan melihat orang-orang yang zalim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mereka melihat azab, lalu mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kami kembali ke dunia? Tu sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyesalan, taubat, keimanan, semua benda-benda yang kita nak buat tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia mai di waktu kematian atau waktu siksa yang nak menimpa dia pada hari kiamat, waktu tu dah tak ada manfaat lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, apa yang kita minta? Permintaan orang-orang nanti di yaumul qiyamah. Apa yang kita akan minta? Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia akan minta untuk kembali ke dunia, untuk dia buat amal soleh. Amal soleh ni macam-macam lah. Dia nak mengucap 2 kalimah syahadah, dia nak sembahyang, dia nak bayar zakat, dia nak buat haji, dia nak sedekah, dia buat macam-macam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam surah Ibrahim Allah sebut, wa andirin nasa yawma ya'tihimul adab
Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rasul. Dan berilah peringatan kepada manusia tentang hari azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yang sedikit ke dunia, nescaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasul. Allah berfirman lagi dalam ayat yang lain, surah Fatir ayat 37, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak dalam neraka tu, menjerit dalam neraka tu. Depa kata apa? Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan melakukan amal soleh. Nombor satu, permintaan kita ke akhirat nanti apa ni? Minta nak keluar balik pergi ke dunia untuk buat amal soleh. Nombor dua, minta apa ni? Waktu dekat akhirat nanti, minta kalau ada orang yang boleh bagi syafaat agar mereka selamat daripada siksa Allah. Allah berfirman, yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina suhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, yakni hari kiamat, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum daripada itu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi pertolongan yang akan memberi pertolongan kepada kami. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 53. Tapi permohonan itu sudah tidak ada artinya lagi, permintaan itu sudah tidak akan dikabulkan oleh Allah. Allah telah mengetahui, andai kata mereka balik ke dunia, mereka pasti takkan buat macam mana yang mereka kata nak buat. Tak sembang lah. Dia duduk kat akhirat tu, dia minta balik pergi dunia, dia kata kami nak buat amal soleh, kami nak buat amal soleh. Kalau dulu ada orang mehabak kat kami, kami nak ikut dia. Allah kata apa? Tak. Dia keluar dekat dunia pun, dia akan balik macam mana yang dia buat dulu ni. Allah sebut dalam Quran, Allah kata dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 28, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa annahum lakadzibun. Allah sebut, Allah kata apa? Sekiranya mereka kembali ke dunia pun, tentulah mereka akan kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakan dah. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta, pembohong belaka. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-28. Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Bab tu tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan main malam ni bukan saja-saja. Mudah-mudahan peringatan tu masuk dalam hati saya dan masuk pada hati kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tuan-tuan boleh main ni, sungguh Allah nak bagi kita jadi baik. Allah nak bagi kita baik dunia, baik akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hadaha. Sallallahu alaihi hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jannati wan nasi ajma'in. Surah As-Sajdah surah 32 ayat 13 kata apa? Dan kalau kami mengkehendaki, nescaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk baginya. Dan akan tetapi tetaplah ketetapan daripadaku, sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut lagi, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surah Yunus ayat 99. Andai kata Rabb kamu menghendaki, tentulah semua orang yang ada di muka bumi itu beriman. Tuan-tuan,
Lagi kita boleh duduk main masjid, duduk main surau, dengar peringatan, syukur pada Allah. Sungguh tu kan, syukur pada Allah. Takat mana yang mampu kita buat dengan apa yang kita belajar, buat. Jangan tanggung, bersungguh untuk. Sagi lepas mayang isyak, jangan balik lagi, buat dulu sembahyang sunat. Tunjuk bukti. Sebab takut dekat akhirat Allah tanya, tak ada orang bagi tahu ke? Ada. Itu pasal apa tak buat? Anak saya selamat. Waktu tuan-tuan nak buat satu benda yang boleh jadi dosa, tuan-tuan fikir balik kuliah apa kita dengar malam ni. Kalau Allah tanya, awak tak ada orang nasihat ke? Ada. Tapi pasal apa buat? Semua atas pertanggungjawaban kita sendiri. Sebab Allah dah hantar dah orang untuk nasihat. Allah dah hantar dah orang untuk tegur. Allah dah hantar dah orang untuk ajar. Tapi kita sendiri memilih untuk tidak melakukan. Dan jangan sampai yang macam mana kita sebut tadi ni, penyesalan di akhirat. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Nampak fokus malam ni ke itu, sambil faham. Tu buat dah sejuk dengan, insya-Allah. Dan saya ingat setiap kali saya main seorang ni mesti hujan. 3 kali main dan 3 kali hujan kan. Berkat sungguh tempat ni pakai. InsyaAllah mudah-mudahan ini memang duk main musim hujan. Setiap kali jemput main musim hujan, hujan sungguh lah Ustaz. Tuan-tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sebelum nak balik, sebelum tuan-tuan balik lagi, yang ni pun saya harap sungguh-sungguhlah, saya duduk kempen merata. Bukan semata-mata kempen untuk suruh beli buku saya. Saya nak kempen untuk tuan-tuan beramal dengan beberapa doa ni. Tak mana saya berjumpa orang, saya suruh semua orang tolong beramal dengan doa-doa ni. Pasal salah satu, tadi saya dengar berita dekat dalam berita sebelum mai tadi ni, Salih Al-Muhammad berita Salih Al-Muhammad bahawa Eropah sekarang ni tuan-tuan berhadapan dengan kes meningkat 50% peningkatan. Salih Al-Muhammad tuan-tuan. Dan depa duk fikir, depa duk rasa-rasa macam Salih Al-Muhammad, wabak ni akan kembali mengganas di sebelah sana. Salih Al-Muhammad. Dan tuan-tuan, saya duk fikir, Allahumma alangkah baiknya kalau seluruh orang Islam beramal dengan apa yang Nabi SAW suruh untuk kita beramal. Ada doa-doa Nabi SAW macam. Maka selain pada kita vaksin yang ni, kita vaksin diri kita juga dengan doa. Lalu saya selalu duk pergi ceramah mana, saya akan sebut beberapa doa ni untuk tuan-tuan buat amal. Jadi Salih Al-Muhammad, lalu orang duk tanya macam mana dapat doa tu, mana dapat doa tu. Lalu Salih Al-Muhammad, kami bincang dan akhirnya kami buat satu buku doa tu. Buku doa tu. Nak buat buku doa saja kot nipis sangat, maka kami buat bagi jadi buku nota. Buku nota tuan-tuan duk mengaji, tuan-tuan dapatlah boleh buat catatan apa sebagainya. Yang paling penting saya nak minta sungguh-sungguh, tuan-tuan tolonglah beramal doa-doa ni pagi lepas subuh dengan lepas maghrib ataupun lepas asar. Saya susun tak tuan-tuan, tuan-tuan ikut je flow dia. Surah Fatihah mula-mula ni, doa ni subhanaka la ilma lana rabbi shrah li ni tuan-tuan yang tuan-tuan duk buat selalulah. La haula wala quwwata illa billah. Masuk doa keempat. Doa keempat ni nama doa Nabi Khidir alaihissalam. Tuan-tuan search, tuan-tuan cari kelebihan dia. Antara kelebihan biiznillah, dengan izin daripada Allah. Allah akan selamatkan kita daripada musibah-musibah yang besar seperti terbakar ataupun tenggelam. Kemudian doa kelima, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dia panggil Sayyidul Istighfar. Yang saya sebut tadi ni, kalau kita ni tak termasuk daripada kalangan orang lalai, dia akan amal dengan doa ni setiap hari, sebab dia takut dia mati hari tu. Sebab Nabi sebut, orang yang baca Sayyidul Istighfar, kalau dia mati hari tu, fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Tuan-tuan dapat dah ni, maka tuan-tuan kena buat lah. Yang keenam, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Doa ni doa yang paling penting sekali tuan-tuan beramal pada waktu ni. Hadis riwayat Abu Daud. Dia beramal hari tu, dia takkan ditimpa musibah pada hari tersebut sampai ke malam. Dia baca sebelah malam, dia takkan ditimpa sampai subuh esok. Janji Nabi SAW, bukan saya janji. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni nama Ba'an, nama saya sebut Ba'an, tak salah saya. Dia riwayat hadis ni, dia pergi cerita ke orang siapa buat amal, siapa buat ni. Tiba-tiba dia kena lumpuh.
Bila dia kena lumpur, orang duk pergi tengok dia. Dia kata apa? Aku tak berdusta atas nama Nabi, aku tak berdusta atas nama sahabat royak ni, kecuali pada hari tersebut aku tak baca doa ni. Hari dia kena penyakit tu, hari tu dia tak baca. Tentu tak boleh tinggal lah. Cuma kita ada time gap tau. Time gap ni, time gap ni contoh, kalau tuan-tuan accident hari ni, esok baru beli insurans, takkan boleh insurans tau. Faham tak ni? Kita baca doa ni kadang-kadang ada time gap. Masuk maghrib pukul 7, kita baca pukul 8. Ada sejam tu time gap tu. Yang ni yang kita risau. Maka saya nak cadang, masuk saja subuh baca terus doa ni. Masuk saja maghrib terus baca doa ni. Maghrib boleh tuan-tuan boleh awalkan, lepas asar tuan-tuan boleh baca tak? Doa yang ketujuh, yang ni pun doa penting. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan mai duduk kat mana-mana, tuan-tuan tak tahu apa yang tersembunyi dekat dalam tu, apa musibah tersembunyi, Nabi suruh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, 3 kali. Yang ni tuan-tuan boleh baca pagi-pagi siap-siap. Kemudian doa ke-8, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam. Doa jauh daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Doa ke-9, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sihatkanlah badanku, pendengaranku, penglihatanku. Sallallahu alaihi Muhammad. Doa ke-10, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Pagi doa pagi hari Nabi ajar. Pagi-pagi bangkit baca doa ni, bagi Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik dan amalan yang Allah terima. Doa ke-11, raditu billahi rabba. Doa ni Nabi kata apa? Siapa baca 3 kali pagi, 3 kali petang, wajabat lahul jannah, maka wajib atasnya syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ke-12, doa Abu Darda. Doa Abu Darda ni kisahnya, Abu Darda bila orang beritahu kat dia rumah dia terbakar, dia kata tak, rumah saya tak terbakar. Betul rumah kamu terbakar? Tak, rumah saya tak terbakar, dia kata. Confidentnya dia. Solat Jumaat, doa ni tercatat dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tuan-tuan buat amal. Allahumma anta rabbi la ilaha anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Panjanglah doa dia. Tuan-tuan saya sediakan siap-siap. Dan ni, yang ni pun di antara yang penting, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Penting sangatlah ni. Penting. Saya risau sebenarnya. Saya risau. Saya peribadi saya risau. Tuan-tuan tengok apa yang jadi dekat Saudi. Tuan-tuan ingat saja-saja nak jadi macam tu. Boleh duduk Saudi, tempat yang sangat jaga, sampai kalau kedai buka waktu semayang pun kena revoke license. Lah ni konsert terbesar tuan-tuan, 250,000 tiket terjual. Baru ni, video baru ni yang terbaru ni saya tengok 2-3 hari lepas dapat tuan-tuan semua. Depa sambut Halloween, yang dia kata kalau berapa dia kata impossible untuk buat Halloween di negara tu. Beratok 45 minit orang begitu. Tuan-tuan, subhanallah, tadi sebelum mai sempat tengok BBC News, cerita tentang Alaska. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, berhadapan dengan ancaman climate change, sallallahu alaihi Muhammad, yang berganda-ganda lebih pada kita, sampai ke tahap rumah-rumah hanyut. Depa yang duduk tu sekalian, muslimat duduk atas tu dah hanyut sebagainya. Apa yang sedang berlaku ni? Saya takut satu benda tuan-tuan, kita sedang menghampiri kiamat. Dan bila masa lagi kita nak baca ni? Nabi kata, bila Dajjal keluar, kalau aku bersama dengan kamu tak apa, aku pertahan kamu. Tapi bila aku tak ada, kamu akan pertahan diri kamu sendiri. Allah akan bersama kamu, Allah akan pertahan kamu. Saya ada anak-anak, saya tak mampu untuk tahan anak saya. Tapi Nabi pesan, bila berjumpa Dajjal, beramal dengan surah ni, 10 ayat terawal, 10 terakhir. Kita duk baca surah Al-Mulk. Nabi suruh. Tahu tak bila kita nak yakin tentang kelebihan surah Al-Mulk? Bila kita mati ni. Orang yang dah mati, depa beramal surah Al-Mulk, dia selamat mudah-mudahan. Kita duk amal dengan 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Bila kita yakin ni? Nanti bila kita berjumpa Dajjal. Salih sama ada. Dan fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita pada waktu akhir zaman. Maka tolonglah, saya merayu tuan-tuan sungguh-sungguh ni, merayu sungguh-sungguh. Tuan-tuan tolonglah beramal dengan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi sekarang ni. Bukan kita aja, anak-anak kita sekali. Salih alaihi Muhammad. Di kempen ni bukan sebab suruh nak beli buku saya aja. Kempen yang suruh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak beli pun saya minta tuan-tuan beramal dengan doa-doa ni. Tapi belilah. InsyaAllah dan sahaja mat kita boleh dapatkan dekat luar sana. Dan juga dalam sahaja mat ni, mukjizat Nabi SAW ni, buku saya yang terbaru yang menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang Allah berikan kepada Nabi untuk kita kenal Nabi kita dan bawa kepada cinta kita kepada Nabi SAW. Dan juga saya buat juga mask.
tu jatuh. Ni mas yang saya buat ni, Mas Usratuna ni, satu program yang saya buat pada setiap hari tafsir Al-Quran 6.30 pagi. Ada untuk lelaki, ada untuk perempuan, dan untuk pair, untuk sepasang pun ada, insya-Allah tuan boleh dapatkan kat luar sana. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Wallahu SWT alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.